Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman dan para penonton, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keizinan untuk sama-sama berkhidmat dalam ruangan ini. Dapat kita pada hari ini dan lebih-lebih lagi kita di bulan Syaban, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, kita mengambil keberkatan bulan Syaban agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peringatan, memberikan kita keberkatan dalam bulan seperti ini agar kita lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menempuhi segala ujian, dan kita ada nikmat di situ. Di sebalik nikmat dan ujian ada rahsia yang lebih baik kita memahaminya di sebalik kedua perkara ini dengan kita dekatkan diri lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keberkatan bulan ini, dengan kita ni ingin mengkaji tafsir ayat Al-Quran, ya, dalam ruangan ini insya-Allah kita akan membicarakan surah Al-Mujadalah. Maka kita sama-sama mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran 'amira wa suhbatan salihah wa shifaa'an min kulli da'in wa shifaa'an min kulli maradin wa shifaa'an min kulli waba'in wa rifa'an minal bala'i ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kerendahan hati kami ini, ya Allah, di saat kami menadahkan tangan kami ini, kami akui kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang jahil. Maka berikanlah bantuan-Mu, kurniakanlah kefahaman kepada kami, ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami, teman-teman kami, sanak saudara kami, ibu ayah kami, dan serta isteri dan suami kami, ya Allah, dalam memahami ayat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami ilmu yang bermanfaat, serta disusuli dengan amalan yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan pada kami juga, ya Allah, rezeki yang sangat luas agar kami tidak meminta kepada makhluk-Mu, hanya kami mohon pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami juga hati yang tunduk, yang sentiasa inginkan diri-Mu, beribadah pada-Mu dalam urusan dunia kami dan urusan ibadah kami. Dan begitu juga, ya Allah, kurniakan pada kami lisan yang sentiasa membasahinya dengan zikir-Mu, membaca ayat-ayat-Mu, membaca Al-Quran, serta berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kurniakan kepada kami juga teman-teman yang baik boleh membawa kami ke jalan-Mu, dan kurniakan pada kami kesembuhan daripada segala penyakit. Kurniakan pada kami syifa daripada segala penyakit, dan berikanlah kami kesihatan, keafiatan dalam tubuh badan kami, ya Allah. Dan kepada juga yang sedang bertugas, yang dalam menempuhi wabak COVID-19 ini, ya Allah, berikanlah mereka ketenangan, kekuatan dalam berkhidmat kepada pesakit-pesakit, kepada sesiapa saja yang diberikan ujian ini. Berikanlah mereka, ya Allah,
kesejahteraanmu dan keafiatanmu, kelembutanmu, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Mustafal Amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatil kirami wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, ibu-ibu, ayah-ayah, dalam kita ni ruangan memberikan sedikit sebanyak pencerahan ataupun menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah. Saya mulakan dengan surah Mujadalah kerana kita masih lagi permulaan dalam membincangkan surah-surah yang ada di dalam juzuk 28. Ya, juzuk 28. Maka surah ini, surah Al-Mujadalah, ianya diturunkan di Madinah. Ya, maka ayatnya madaniyah. Ya, maka di dalam ayat-ayat ini biasanya kalau kita lihat antara ciri-ciri surah madaniyah, ianya berbentuk hukum ahkam ataupun adab-adab. Ya, yang pertama, antaranya juga di dalam ayat ini kita akan kedengaran panggilan Allah Subhanahu taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, maka di dalam surah Al-Mujadalah juga ada panggilan terhadap orang-orang yang beriman. Kalau kita di dalam sebuah majlis, kita cuba luaskan agar orang yang lain dapat duduk. Itu antara panggilan lah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Kerana Allah SWT bila dia tu senang dengan kita, dia senang, dia memanggil dengan panggilan. Dia memanggil kita dengan panggilan yang indah. Macam tu jugalah bila kita dengar di dalam Al-Quran keseluruhannya, bila disebutkan nama Nabi Muhammad hanya 4 kali, ibu-ibu ayah, 4 kali, tetapi dalam bentuk mengkhabarkan, tapi bukan dalam bentuk panggilan. Kerana dalam bentuk panggilan, Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan memanggil kekasihnya dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya, maka itu panggilan yang Allah SWT senang dengan nabinya. Sebab tu kalau dalam ayat yang lain kita selalu dengar ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Dia tak panggil Nabi tu dengan nama Nabi Muhammad, tidak. Kerana dia cintakan Nabi, kekasihnya, jadi dia panggil dengan panggilan yang senang. Yang paling dia senang tu ialah wahai berselimut. Yang ada ayat yang lain wahai ya ayyuhal mudaththir. Itulah antara ciri-ciri panggilan Allah SWT kepada orang yang beriman dalam surah Al-Mujadalah. Nanti kita akan bincangkan. Baiklah, ayat yang ada di dalam surah Mujadalah adalah 58. Maka kenapa Ustaz kita tanya, kenapa surah ini dipanggil sebagai Mujadalah? Ya, dalam kita membincangkan tafsir ni, saya senang menggunakan 2 kitab, tapi dalam kitab yang ada daripada saya adalah kitab Tafsir Al-Azhar. Ya, Tafsir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Maka katanya Al-Mujadalah, iaitu maksud Al-Mujadalah ni adalah pembantahan. Seolah-olah di situ ada pembantahan. Satu, kalaulah kita terdengar, Ustaz, saya macam ada dengar juga orang panggil surah ini Al-Mujadilah. Al-Mujadilah artinya ialah orang yang sedang berjidal. Kenapa Al-Mujadalah dengan Mujadilah? Kerana Al-Mujadalah diambil daripada kalimat jadala, yujadilu mujadalatan wajidalan. Iaitu di situ ada perdebatan, ada diskusi. Dan dalam ayat yang lain, Allah SWT turunkan ayat yang lain, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ayat itu tak salah saya berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum maknanya kalau kamu ingin berdebat, ya, kalau ada pembantahan ataupun pendebatan, maka berdebatlah dengan cara yang terbaik, dengan ungkapan yang baik. Jadi mujadalah maksudnya ada pendebatan. Dan
bila ayat ini diturunkan, memang diletakkan ayat yang 4 pertama tu memang ada kisah di sebalik itu. Ya, di sebalik itu maka tak salah lah kalau ada yang kita terbaca Al-Mujadilah. Maksud Al-Mujadilah kerana orang yang membantah tu seorang wanita dan dia tu sedang ada perdebatan dengan Rasulullah SAW. Maka bila diturunkan ayat-ayat ini, maka sesuailah diletakkan sebagai Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Ya, Al-Mujadalah jim dia baris atas, Al-Mujadilah baris bawah. Baiklah. Jadi kita mulakan ibu-ibu ayah-ayah dengan kita membacakan surah ini 4 yang pertama. Maka saya bacakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Ibu-ibu ayah, insyaAllah tadi saya bacakan 4 ayat yang pertama. Maka kalau ada masa kita cuba dalam sesi yang pertama ni kita bincangkan ayat pertama. Kalau tidak kita boleh selanjutkan. Maka Allah SWT mulakan dengan di sini para ulama bila kita cakap kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka izinkan saya untuk menerangkan bab Bismillahirrahmanirrahim. Kita faham kalau ikut terjemahan dia, Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maka ibu-ibu ayah, dalam kita melihat susunan Bismillah, setiap ayat dimulakan dengan Bismillah, lebih-lebih lagi dengan dalam surah Al-Fatihah. Maka saya tak nak mahu melanjutkan pendebatan ulama apakah Bismillah itu dalam surah Al-Fatihah ataupun tidak. Tetapi kalau kita lihat kedudukan ayat Bismillahirrahmanirrahim, ada 2 perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bismillah adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Sepakat ulama di dalam surah An-Naml. Sebab itu ayat 30 yang berbunyi ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya ayat ini ataupun utusan ini datang daripada Nabi Sulaiman dan ianya wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam utusan Nabi Sulaiman kepada Putri Balqis, Sayyidatina Balqis,
ya, ketika itu dia mulakan perbicaraannya dengan bismillah. Sebab itu tak peliklah kalau ayat ini diulang-ulang. Ayat ini sudah ada dalam azali lagi. Kalau dalam Quran tu adalah kalamullah, makanya sudah daripada azali lagi sudah ada ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat ulama, maka Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam Al-Quran. Cuma mereka ni barangkali ada berselisih pendapat, ada 2 pendapat hingga 3 pendapat apakah Bismillah itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi maka hari ini kita tak mahu bincangkan hal itu. Tapi kita yakinlah Bismillah itu datang daripada Al-Quran. Yang kedua, maka susunannya diletakkan dalam setiap surah. Ya, maka kalaulah kita tahu Al-Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim ada diletakkan nombor, maka bagi siapa yang berpendapat Bismillah itu ada dalam surah Al-Fatihah, maka kita lihat susunannya begitulah. Tapi kalau dalam surah-surah yang lain melainkan surah At-Taubah yang mana bermula dengan bara'atum minallah, maka tak ada Bismillah. Di sini para ulama katanya fungsinya, antara fungsi Bismillah diletakkan daripada awal ialah maksudnya ialah untuk memisahkan antara 2 surah pertama. Yang kedua ialah maksud daripada Bismillah itu sendiri, ibu-ibu ayah, kalau kita tadi bacakan terjemahannya dengan nama Allah, maka biasanya bahasa Arab memang tak ada sesuatu perkara tu dimulakan dengan preposition, kata kata nama ataupun dengan. Jadi kita biasanya kalau bicara dengan teman-teman kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ataupun suami isteri pun, kalau kita berbicara dengan mereka, tak adalah kita tu bicara dengan itu. Kalau kita cakap dengan anak kita, dengan itu awak pergi ambil wuduk dan solat, mana ada kita cakap macam tu. Sama juga kalau kita ni nak minta isteri kita ataupun minta tolong dengan mereka ni, kita cakap dengan mereka, dengan itu awak faham-fahamlah apa maksud saya. Macam mana kita berbual dengan orang macam tu? Kalau bagi yang isteri cakap dengan suami, dengan itu bang awak fahamlah, tolonglah pergi kemas rumah tu. Mana kita cakap dengan itu? Tidak. Jadi apa maksud dengan itu ni Ustaz? Dengan ini, dengan nama Allah. Jadi kenapa kita mulakan segala perkara dengan nama Allah? Bukankah dalam hadis yang lain, barang siapa yang mulakan sesuatu perkara tanpa menyebut nama Allah, maka tak ada keberkatan. Ada sebuah hadis, ya. Maka kita tu diminta untuk dipesan, kalaulah Nabi Sulaiman dalam permulaan tintanya tu, dalam dia menulis utusannya, suratannya tu dengan bismillah, maka kita faham, bermakna ianya didahului dengan seperkara ataupun perbuatan. Contohnya tadi saya mulakan ayat ini, kita baca selepas saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca bismillah, maknanya saya ni mulakan dengan nama Allah. Bererti kita ni nak menunjukkan kita ni memang sentiasa dan selalu meminta pertolongan dengan Allah SWT. Sebab tu dalam setiap perkara bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tadi saya maknanya saya mulakan bacaan saya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk kita faham hadis yang tadi, barang siapa yang memulakan semua perkara itu tanpa dengan menyebut nama Allah, maka tak ada keberkatan. Sebab itu kita nak makan baca bismillah. Kenapa? Kerana kita mulakan sesuatu perkara itu dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Maka kita cakap, bila saya nak makan, sebenarnya saya nak cakap, saya ni nak makan nasi ambeng, nasi lemak dengan pertolongan nama Allah. Sama juga bila kita kan diminta untuk baca bismillah, bila kita ni baca mulakan sesuatu. Kalau kita nak pakai pakaian, memanglah pakai pakaian ni tak susah. Kita angkat tangan kita sikit, kita sarungkan dia, tak susah ibu-ibu ayah. Kita nak pakai selipar, memang tak susah. Sebab tu kita digalakkan untuk baca bismillah dengan nama Allah, kerana kita memang sentiasa meminta pertolongan dengan nama Allah. Dan sebab itu maksudnya bila kita contoh, saya ni sedang menulis, saya nak mulakan dengan bismillah, maknanya saya menulis dengan meminta pertolongan dengan nama Allah SWT. Sama juga dengan pakaian, dengan makanan, minuman. Wallah, kita baca bismillah bila nak minum, maknanya saya minum dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara maksud bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, lalu saya bacakan ayat yang pertama, ya.
Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya, saya bacakan terjemahan kerana saya tak nak salah. Saya bacakan terjemahan apa yang ada dalam kitab tafsir Al-Azhar. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengemukakan bantahan kepada engkau dalam hal suaminya. Okey, baiklah. Watashtaki, dan dia mengadu kepada Allah. Watashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Kerana ada dialog kan, ada hiwar, ada soal jawab antara seorang wanita dengan Rasulullah. Maka innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi melihat. Itu ayat yang pertama. Ibu-ibu ayah, kalau tadi saya dah terjemahkan, maka izinkan saya bacakan lagi terjemahan bagi ayat yang kedua. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menziharkan menggunakan lafaz zihar. Kita akan bicarakan apa itu zihar nanti. Yang menziharkan isterinya di antara kamu, tidaklah isteri-isterinya itu jadi ibu-ibu mereka. Maksud di sini, mereka tu bukanlah hukumnya isteri-isteri kita, bukanlah ibu-ibu. Ibu-ibu kita. Kena faham. Nanti kita bicarakan kenapa. Ya. Walhal kita tahu seorang isteri, barangkali dia pun seorang ibu. Tapi bukan itu maksudnya. Kita terjemahkan, orang-orang yang menziarkan isterinya di antara kamu, tidaklah isteri-isterinya itu jadi ibu-ibu mereka. Ibu saya contohnya, isteri saya bukanlah ibu saya. Okay. Tidaklah ibu-ibu, ya, in ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka melainkan yang menganakkan mereka, yang melahirkan mereka. Of course dengan izin Allah. Wa innahum, sesungguhnya mereka itu yang lafazkan, la yaquluna munkaran, mereka itu telah benar-benar mengucapkan kata-kata yang mungkar, yang jijik, yang mungkar, yang tidak baik, fahisyah, minal qawli wazura, dan perkataan mereka yang gunakan itu, kalau mereka lafazkan kalimah zihar, mereka ni sebenarnya mengungkapkan sesuatu perkara yang mungkar, yang tidak baik, yang fahish, dan perkara itu tersebut adalah dusta semata-mata. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemberi pengampunan, iaitu memaafkan seseorang, dan dia juga yang sentiasa memberi pengampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat ataupun meminta pengampunan setelah dia melakukan kafar. Allah a'lam. Kita pindah pada ayat ketiga. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan orang-orang yang menziharkan dan menggunakan lafaz tadi, lafaz zihar terhadap kepada setengah dari isteri-isteri mereka ataupun sebahagian daripada isteri-isteri mereka, kemudian mereka itu, ya, hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan itu, maka hendaklah mereka memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuh-sentuhan. Okey. Zalikum tu'adhuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah kamu diberi pengajaran dengan dia, dan Allah terhadap apa-apa pun yang kamu kerjakan adalah maha mengetahui tentang hal tersebut. Lalu ayat yang terakhir, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatnya, tak dapat tebuskan kafarahnya melalui membebaskan seorang hamba abdi, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka itu bersatu. Faman lam yastati', maka barang siapa yang tidak kuat, fa it'amu sittina miskina, maka hendaklah mereka memberi makanan kepada 60 orang yang miskin. Zalika litu'minu, demikianlah agar kamu beriman,
billahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah dia batas-batas yang ditentukan Allah. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah dan ayat-ayat Allah adalah bagi mereka tu azab siksaan yang sangat pedih. Baiklah, ibu-ibu, ayah-ayah, jadi dalam kita membicarakan ayat yang pertama, seolah-olah ayat ini bila dinamakan sebagai mujadalah ataupun mujadilah, nak menggambarkan sebabnya turun ayat ini, ya. Maka tak peliklah ayat ini diturunkan dalam kita ni memahami sebuah riwayat hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal memberitahu kita tentang kenapa ayat ini diturunkan. Baiklah, secara ringkas, yang pertama, ini diturunkan ke atas seorang sahabat wanita yang namanya Khawlah binti Tha'labah, ataupun ada gelaran yang nombor dua bagi namanya adalah Jamilah, ya. Jadi kalau namanya Khawlah atau Jamilah samalah, tetapi dia ni bernikah dengan siapa? Aus bin Samit, adalah saudara ataupun abang ataupun adik kepada Ubadah bin Samit. Okey, Ubadah bin Samit. Maka dia ni memberitahu kita tentang kenapa ayat ini diturunkan. Ya? Saya bacakan. Demi Allah, pada pendapatku yang serupa itu bukan talak. Maaf. Ibu-ibu, ayah-ayah, jadi tadi kita dah tahu tentang siapa diturunkan, dan dia ni isteri kepada siapa? Aus bin Samit. Jadi bagaimana kita nak faham kenapa diturunkan? Saya bacakan apa yang ada dalam kitab. Saya adalah isteri dari Aus bin Samit, dan dia adalah seorang laki-laki yang telah tua dan perangannya sudah mulai buruk. Pada suatu hari dia pulang ke rumah, lalu aku tanyakan suatu hal, tetapi disambutnya dengan marah-marah, sehingga keluarlah ucapannya, kau bagiku adalah sebagai punggung ibuku. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita membincangkan tadi, apa itu zihar? Kenapa lafaznya itu anti alayya ka zahri ummi, kau bagiku adalah sama dengan punggung ibuku. Untuk kita memahami apa itu zihar, lafaz yang digunakan, ya, adalah lafaz yang mana dia menyamai isterinya sendiri itu bagaikan punggung seorang ibunya sendiri. Contohlah, saya berikan contoh. Saya ada isteri, okey, maka kalau satu ketika saya marah dengan dia, saya marah dia sampai menggunakan lafaz, engkau ni dah macam ibuku punya punggung. Jadi dalam kita memahami itu lafaz zihar, kenapa terjadinya perbalahan ini ataupun mujadalah ini, terjadinya pembantahan ini ataupun dialog ini seorang wanita namanya Khawlah dengan Rasulullah SAW? Kerana di rumah lagi sudah ada berlaku bantahan. Maknanya si Aus bin Samit ingin mendekati isterinya, dan lalu dia bertanya sesuatu sehingga membuat dia marah, dan dia lafazkan tersebut. Pada zaman jahiliah, kita tahu masih lagi ada namanya sistem nikah dan talak. Dan pada kuliah-kuliah yang saya pernah berkongsi yang lalu, pada zaman Rasulullah SAW ada satu ibadah ataupun ada sesuatu perkara yang dalam konteks kehidupan Rasulullah bersama kaum Quraisy dan orang-orang beriman. Contohnya pada zaman Rasulullah sudah adanya orang-orang pergi haji. Jadi bila datang Islam, datangnya Islam tu melengkapkan ibadah haji tu, jadikan sebagai ibadah orang Islam dan mencantikkannya dengan susunan yang Rasulullah lakukan. Pertama. Yang kedua, pada zaman Rasulullah juga sudah adanya pernikahan. Tetapi bila datangnya Islam, dia ingin menghadkan ayat yang bila diturunkan, wa ankihul ayama, ya, kamu menikahilah wanita-wanita. Maka di situ ayat ini diturunkan sebenarnya adalah untuk menghadkan, kerana zaman jahiliah mereka ni sedang senang dengan menikahi seseorang dan dia tu tak tahu berapa ramai orang yang dia nikah. Baiklah, jadi Islam datang menyusun kembali. Kalau tak boleh berlaku adil kepada 4, maka 1. Maka ayat ini bila saya kemarin pernah berbincang ataupun berkongsi,
Ialah bila kita, waktu zaman saya belajar tu memang guru-guru kami berkongsi ayat diturunkan. Itu sebenarnya nak menghadkan wanita yang boleh dinikahi tu hanyalah 4. Kalau tak mampu 4, kita menikahi 1. Antaranya juga ada namanya talak, iaitu kita nak lepaskan. Kan? Sebab tu ada ayat talak. Ayat talak tu datang selepas adanya berbicaraan dengan orang-orang Islam ataupun orang-orang ketika zaman itu dengan pernikahan. Maka kita faham ni, talak itu apa? Talak itu untuk melepaskan seorang wanita daripada ikatan pernikahan. Maka zaman itu juga ada yang lebih dahsyat daripada talak, iaitu zihar. Dengan menggambarkan seseorang, mengungkapkan sesuatu yang mengatakan kepada isterinya sendiri, yang isterinya itu adalah sebagai macam ibunya sendiri daripada bahagian ibunya. Senang kata menggambarkan untuk dia tidak mendekati isterinya, dia cakap macam tu. Kalau orang tengah marah cakap macam engkau ni dah macam apa, tak guna, ataupun engkau ni tak guna dan aku marah sangat engkau, aku tak mendekati engkau, bagaikan engkau ni punggung ibuku. Itu gambaran dia. Maka ibu-ibu ayah izinkan saya untuk membicarakan tentang kalimat zihar, zahrun. Di sini memang kenapa dalam bahasa Arab zahrun ni sebenarnya adalah kalimat menggambarkan sesuatu yang tinggi. Kan? Jadi kenapa pula dalam tafsir Al-Azhar menggambarkan punggung ibunya? Kerana bahagian belakang, bahagian zahrun ni bahagian belakang. Kerana dalam bahasa Arab zahrun ni digambarkan kalimat daripada kalimat al-ulu yang tinggi, zuhur. Sebab itu kalimat zuhur pun datang daripada kalimat zahar, maknanya nyata, jelas, nampak. Sebab tu waktu zuhur ni datang ketika matahari sudah tertegak dan tergelincir, maka dinamakan zuhur. Zahar pun sama juga. Kita ni bila berjalan, kita ni ada bahagian belakang. Kerana tengkuk kita, kepala kita terletak atas tengkuk kita, dan tengkuk ni permulaan daripada bahagian belakang kita. Tengkuk kita sampailah ke bahagian pinggang. Jadi dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai punggung kerana memang permulaan daripada tengkuk sampailah ke pinggang. Okey, baiklah. Jadi kenapa pula digambarkan lebih lagi dengan punggung ibu? Kerana kita tahu kerana kan ceritanya manusia itu, wanita itu daripada pinggang atau punggungnya seorang lelaki. Jadi nak menggambarkan sentiasa wanita itu perlu dipelihara, dihormati, ibu-ibu ayah. Maka diterjemahkan sebagai punggung ibuku. Senang kata, ucapan yang digunakan pada zaman jahiliah untuk seseorang tidak mendekati isterinya selama-lamanya, maka digunakan lafaz tersebut, lafaz zihar. Maka kalaulah sekiranya orang, Ustaz, kenapa dia ni lebih dahsyat, lebih teruk daripada talak? Talak ni, bila seseorang itu melafazkan talak, maka seseorang itu bila melafazkan talak, dia ada hukuman, ada dia punya hukum yang dituruti selepas itu. Ada hukum yang selepas itu. Lalu seperti selepas dah talak, maka kalau dia talak pertama biasanya ada boleh rujuk, ada hukum selepas itu, hukum rujuk. Kalau dah kali ketiga, maka talak bain, sudah nyata 3 kali, maknanya dia tak boleh mendekati isterinya kalau dia sudah 3 kali. Maka datanglah hukum selepas itu. Bila dah talak 3 tu, maknanya ada hukum yang lain, seperti bagaimana dengan penjagaan anak, bagaimanakah seseorang itu harus melepaskan isterinya, dia tak boleh sentuh lagi isterinya lagi kalau dia sudah talak 3. Tapi kalaulah seseorang itu menggunakan zihar, macam tergantung, dia tak nak mendekati isterinya, lalu seseorang itu pula seseorang itu menggunakan lafaz bagaikan ibunya pula tu, sebahagian daripada ibunya, seolah-olah dia ni tak boleh sentuh isterinya sendiri kerana macam dia tak boleh sentuh ibunya. Kerana kita tahu seorang ibu tu, mana boleh seseorang lelaki dia menyentuh ibunya bagaikan dia sentuh isterinya sendiri, tak boleh lah. Sebab itu gambaran zihar. Maka ibu-ibu, ayah-ayah,
izinkan saya untuk kita berundur kerana saya sempat kita membincangkan kenapa diturunkan ayat ini, maka kita sedikit sebanyak faham apa itu zihar. Jadi izinkan saya kita sambung lagi sekali selepas ini menerangkan apa itu zihar lebih mendalam dan sebabnya turunnya ayat ini. Wallahu a'lam bishawab.